Boleh kita mulakan nanti? Kita mulakan majlis kita dengan ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi penganjur tuan rumah kita pada hari ini, Datin dan ahli keluarga serta Datuk. Yang berbahagia Puan Sri, Datuk, Datin Sri, Datin Datin, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan rakan-rakan yang berada di Facebook, apa khabar sekalian? Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT pada pagi ini. Di waktu duha ini dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dirahmati dan diberkati Allah SWT. Yang mana alhamdulillah semua tu bila mana kita hidup dalam dunia, semua ni adalah pencaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dirancang ada kalanya selari dengan perancangan Allah, dan ada kalanya apa yang kita rancang kadang-kadang tidak selari dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun kita sebagai hamba Allah, kita terima dengan redha dengan apa yang telah disusun, segalanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi hari ini insya-Allah saya akan membicarakan berkaitan yang mana InsyaAllah akan membicarakan berkaitan dengan surah Al-Isra, yang mana pada hari ini surah Isra surah yang keberapa tu? Sekarang biasa duk baca selalu dah. Dah setiap tahu dah. Surah keberapa tu? Tahu khatam. Surah Isra surah keberapa? Surah yang 100 lebih. Surah keberapa? 7 apa dah? 17. Betul tak? Tu tengok ayat tu. Dan Melayu mudah lupa ni kata tu. Jadi berapa ayat ada dalam surah Isra tu? Surah Kahfi, ya, sebab selalu baca dan surah Al-Mulk je. Jadi insya-Allah apapun Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita surah yang ke-17. Berapa ayat kami? Okey, jadi alhamdulillah. Yang mana ayat di mana surah Makkiyah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita. Cuma skop perbincangan kita pada ini, kita nak membawakan bagaimana dalam Isra tadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menceritakan bagaimana kehidupan manusia di dalam bumi ini tidak lain tidak bukan ialah percaturan itu, tidak lain tidak bukan bermula daripada kejadian Nabi Adam sehinggalah perjalanan. Kalau terlihat lagi ni dalam TikTok macam-macam lah. Ada yang bergaduh berkaitan, ada kata mengatakan Nabi menaiki tangga, ada bergaduh berkaitan benda-benda yang khilafiah. Jadi hari ni kita sebagai orang ilmuwan ni, kita tak nak bergaduh, kita nak ambil kebaikan yang ada yang telah diceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan hari ni dalam masa yang ringkas pada hari ni, kita nak membicarakan bagaimana Isra subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu. Cuba sambung. Tak ingat juga. Huwas samiul basir. Jadi ingat dah, cuma lupa kan. Jadi tak apa. Apa-apa kita yang mana perjalanan, kalau kita lihat perjalanan subhanallazi, perjalanan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan bagaimana juga pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat baru ni pergi di musim baru ni, kalau pergi musim lain tengok bukit tu hitam, kadang-kadang cerah kan. Kalau musim sekarang ni nampak bukit tu hijau ya, dengan kehijauan yang berlaku di Madinah dan Mekah. Perjalanan tu hijau, subhanallah, di antara tanda-tanda akhir zaman. Jadi bagaimana persiapan kita hari ini, kita nak membicarakan bagaimana perjalanan Rasulullah tadi, tingkatan-tingkatan yang kita dengar cerita bagaimana perjalanan Rasulullah. Nak cerita, tak nak cerita daripada Isra tadi, kita nak ambil bagaimana perjumpaan Rasulullah dengan Nabi-Nabi tadi, nak kaitkan dengan, relatekan dengan kehidupan kita pada hari ini. Yang mana kalau kita lihat di dalam Isra dan Mi'raj ini, kalau kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah, yang mana sallallahu alaihi wasallam, perjalanannya yang pertama jumpa Nabi apa? Nabi Adam alaihi salam. Kita tuai baru seronok kalau satu dengar je kan. Jadi bagaimana perjalanan Rasulullah SAW, kalau kita lihat berjumpa dengan Nabi Adam, di sini kita lihat bagaimana
Di dalam Isra tadi, Allah nak mengajar, Allah nak mendidik dengan pesan Nabi Muhammad SAW bagaimana kehidupan manusia pada awal lagi. Yang mana kita semua ni adalah keturunan Nabi Adam AS. Yang mana kita lihat pertama Nabi Adam AS, yang mana kita lihat bagaimana bapa kepada semua manusia. Yang mana kalau kita lihat di dalam ayat surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala berpesan, wahai manusia, bertakwalah pada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu satu, yakni Adam. Daripada Adam menjadikan pasangannya Hawa. Daripada keduanya dibiarkan keturunan lelaki perempuan yang ramai, serta bertakwalah pada Tuhan kamu yang kamu selalu minta dengannya, serta pelihara hubungan silaturahim di kalangan kamu, kerana Allah sentiasa mengawasi dan mengawasi kamu. Jadi daripada ayat tadi, bahawa kita semua pada hari ini, bahawa daripada perjalanan Rasulullah tadi berjumpa dengan Nabi Adam di situ, mengambil pengajaran kepada kita perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia ni bermulanya semuanya bermula pada Nabi Adam. Yang mana tingkat pertama dijumpa sebelum kita nak terima solat tadi. Bagaimana solat tadi merakupi segala kehidupan, kepentingan sama di dunia dan juga akhirat. Cuma daripada awal tadi, bagaimana sebelum terima solat tadi, Allah nak mengajar, Allah nak memberi pengajaran kepada kita. Bukan hanya sekadar kita terima solat tadi, Allah nak mengajarkan kepada kita juga bagaimana Nabi Adam AS, Muhammad ni, Nabi Muhammad dijumpa dengan Nabi Adam. Di sini lihat bahawa semua manusia di atas bumi pada hari ini, tak kiralah bangsa apapun, wa qabaila li ta'arafu ni, semuanya berasal daripada jasad yang satu, iaitu Adam, dan dijumpakan dengan Hawa, dan dibiarkan keturunan perempuan lelaki yang ramai. Allah pesan, bertakwalah. Disebut dalam ayat tadi, disebut ayat takwa 2 kali. Betapa pentingnya kehidupan kita pada hari ini dengan takwa. Jadi di sini bahawa jasad manusia ni berasalnya daripada Adam AS. Kita pernah dengar kisah bagaimana Nabi Adam AS di dalam syurganya. Bagaimana kisah Nabi. Tapi kita nak cerita dalam panjang berkaitan Nabi Adam. Kita nak cerita bagaimana Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita kehidupan manusia di dalam dunia pada hari ini, yang mana paling pentingnya bila sebelum terima solat tadi, Allah nak mengajar bagaimana Nabi Muhammad tadi berjumpa dengan Adam. Adam ni, Nabi Muhammad dibuat jumpa dengan Nabi Adam sebab apa? Adam ini merupakan bapa segala pada manusia. Jadi bagaimana jasad tadi Nabi Adam sebelum diceritakan bahawa dia jasad tadi tak boleh nak hidup tanpa roh, kan? Ada tak jasad boleh hidup tanpa roh? Jasad saja dia buat tanpa ditiupkan roh, maka tidak hidup. Begitulah Nabi Adam AS tadi diajar bagaimana dalam Isra tadi Nabi Muhammad SAW dijumpakan dengan Nabi Adam, bahawa nak cerita bahawa semua keturunan baik Nabi Muhammad, baik semua segala yang atas dunia ni, semua berasalnya daripada Adam AS. Jadi di sinilah mengajarkan kepada kita bahawa Adam tadi tidak boleh hidup tanpa adanya roh. Jadi Adam itu membawa masuk bapa kepada segala manusia. Dan tingkat yang kedua dijumpa kepada siapa? Nabi Muhammad jumpa dengan setiap tahun sama Isra Mi'raj ni, Nabi Isa. Jadi di sini kita lihat Isa ni, maksudnya kalau kita lihat bagaimana jasad Nabi Adam tadi ditiupkan roh. Jadi di tingkat kedua ada mengatakan jumpa dengan Nabi Isa AS, yang mana Isa ni gelarannya Ruhullah. Yang mana Isa ni digelarkan dengan Ruhullah, yang mana Nabi Adam tadi ditiupkan dengan roh. Baru dia boleh hidup, berfungsi, dan baru ditemukan jodoh Nabi Adam AS tadi dengan Hawa dan sebagainya. Jadi begitulah manusia ni, jasad tadi perlunya ada roh, barulah ada kehidupan. Nabi Adam sekiranya tidak ditiup dengan roh, dia tak ada kehidupan. Hanya sekadar diciptakan, dikatakan dijadikan daripada tanah, kan? Kita dengar Nabi Adam jadikan daripada dan kalau kita lihat bagaimana perbualan iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ni dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Jadi tengok bagaimana dialog iblis dengan dialog Allah Subhanahu taala dalam ayat tersebut. Allah menceritakan surah Al-A'raf tu. Jadi bagaimana di sini kita lihat bahawa dengan perjumpaan Nabi Muhammad tadi, Allah nak ajar kepada kita hari ini, kita sambut Isra dan Mi'raj pada hari ini, bahawa kehidupan kita jangan lupa bahawa keturunan kita semua ini daripada Nabi Adam AS. Dan Adam tadi tanpanya ada roh, dia tidak ada kehidupan.
Sebab itulah ditemukan yang tingkat yang kedua, diketemukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Nabi Isa ni masih hidup ke ataupun dah meninggal? Di sinilah kita lihat bahawa Isa tadi dibawa gelaran oleh ulama mengatakan Ruhullah. Roh Allah. Masih hidup dia dalam, tanpa kita tahu di manakah dia berada pada saat ketika itu. Yang mana kalau kita lihat roh tadi ditiup ke mana roh ni? Ibu-ibu semua biasa mengandung semua kan, ada anak kan. Biasa ditiup ke mana? Roh bila mana kita dah mengandung, kita tiup ke mana? Dipanggil tempat janin duduk tu apa dia? Rahim. Jadi di sini kita lihat bagaimana diketemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa tadi, gelaran Nabi Isa tadi Ruhullah, yang mana ditiup ke dalam rahim mana? Bila Nabi Isa ni asal daripada mana? Ibunya Maryam. Subhanallah, hebat. Geng-geng ni semua ingat ni. Subhan tadi je lupa. Sebab bila dah tadi dia channel banyak. Channel nak pergi shopping, channel dia dah fokus. Dan nampaknya dah datang, dia dah mari. Dia dah channel dah jumpa. Jadi di sini kita lihat bagaimana tadi bahawa cantiknya perjalanan Rasulullah tadi dibawa jumpa Nabi Isa, dan kita lihat bahawa Nabi Isa digelarannya Ruhullah, dan begitu juga kita lihat bagaimana Nabi Isa ni, bahawa Nabi Isa ni di antara ibunya, Nabi Isa lah dilahirkan tanpa ibunya, tanpa disentuh oleh lelaki. Jadi bagaimana di sini lihat perjuangan seorang wanita yang begitu hebat. Kita tak nak cerita berkaitan dengan perjuangan Maryam tadi, tapi kita nak kaitkan bagaimana sambutan Isra' Mi'raj tadi mengajarkan kepada kita jasad yang hebat tadi, walaupun dicerita dengan bagaimanapun, tanpa ada roh, dia tidak akan ada kehidupan. Begitulah dengan kita, kejadian kita pada hari ini. Bila mana tadi jasad bertemu dengan roh tadi, bertemu Adam tadi, bila mana tingkat yang kedua jumpa dengan Nabi Isa, yang mana kalau kita lihat kehidupannya, yang mana kehidupan ini seterusnya kehidupan dalam bahasa Arab apa dia? Dalam kehidupan dalam bahasa Arab ni dah keluar kitab, cara nak belajar bahasa Arab pun dah keluar kitab kan. Jadi Hayy. Jadi siapa Nabi yang nak dekat dengan Yahya. Jadi tingkat yang seterusnya berjumpa dengan Nabi Yahya. Tengok cantik tak cantik perjalanan Rasulullah tadi. Bukan hanya sekadar nak dianugerahkan satu anugerah solat yang begitu penting, tapi dia ajar bagaimana asalnya manusia pada hari ini, dijumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, dijumpa dengan bagaimana jasad tadi ditiup dengan roh tadi membawa Isa tadi, membawa maksud Ruhullah, bagaimana Ruhullah ditiup ke dalam jasad tadi, maka hiduplah jasad tadi. Bila tadi jasad dengan roh bercampur, maka barulah ada kehidupan. Bila ada kehidupan tadi, Yahya tadi, kehidupan yang mana kehidupan kita pada hari ini, jasad bertemu roh, ada kehidupan, dijumpa dengan Nabi Yahya dalam kehidupan kita pada hari ini. Subhanallah, bonda-bonda sekalian, bagaimana kehidupan kita dalam dunia pada hari ini tidak boleh lari. Yang mana pokok hadiahnya, pokok yang asal dalam Islam tadi, bagaimana Allah nak anugerahkan ni dengan solat tadi, kehidupan kita tak boleh lari daripada benda ni. Yang mana pentingnya perjalanan tadi kalau kita lihat, yang mana dalam kehidupan Yahya tadi maksudnya kehidupan. Kehidupan yang kita perlu lalui, walaupun sesibuk bagaimanapun kita dalam NGO, dalam sebagai seorang ibu, sebagai seorang apa pun jawatan yang kita pegang dalam dunia pada hari ini, kehidupan kita pada hari ini, kita boleh lihat, relate balik kembali bagaimana Nabi Adam alaihissalam tadi dengan kehidupannya dengan Adam tadi, bagaimana dengan kehidupan Nabi Adam tadi dibawa dengan Nabi Isa tadi, bagaimana Maryam tadi kehidupannya setelah disahkan dia mengandung tanpa disentuh laki, bagaimana seorang wanita nak melalui kehidupan tadi tanpa ada kekuatannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bawa ke seterusnya berjumpa dengan siapa? Lepas Yahya, Nabi Yusuf. Subhanallah, hebat puan, boleh ingat Nabi Yusuf, Nabi yang paling handsome. Handsome jauh tak boleh nak banding dengan Syahrukh Khan, dengan siapa Patah Hamid, dengan siapa lagi yang ada atas dunia ni kan, Korea ke semua. Dan di sini kita lihat Isra' dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad tadi diajar bertemu dengan Adam, bertemu dengan Isa, bertemu dengan Yahya dan dengan Yusuf. Dan di sini terlihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah apa tu? Surah juzuk yang 30 semua tu. Hujung-hujung lah tu. Sudah. Lupa, channel lagi. Tarik balik. Boleh cari balik. Laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Summa radadna. Bagus, terbaik. Kita dua. Jadi insyaAllah boleh lagi balik. Mari balik. Jadi bagaimana jasad tadi campur roh, ada apa tadi? Kehidupan. Lepas ada kehidupan tadi, itulah menjadikan makhluk Allah yang kepada Yusuf tadi sempurna. Jangan sebut handsome tadi. Memang handsome tapi yang sempurna. Jadikan daripada ayat tadi Allah kata sesungguhnya aku jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Jadi kita alhamdulillah pada hari ini bila mana dah dijadikan sebaik-baik kejadian, cantik rupa parah kita, hidung dengan matanya, dengan telinganya, segala-galanya kita lihat orang yang paling handsome sekali dia pun. Kalau kita Nabi Yusuf tadi, bagaimana Allah nak memberikan gambaran kepada kita bahawa Allah menjadikan bahawa makhluk yang di atas dunia pada hari ini makhluk yang sempurna. Bagaimana sempurna hidup tadi? Ya itu tentu tak sempurna sekiranya seorang tadi tidak akan salat. Nak kaitkan dengan hujung Isra' tadi. Bagaimana kehidupan manusia tadi walaupun dia dengan ada anaknya, bagaimana dengan ada kehidupan tadi Adam tadi dengan dikurniakan isterinya dan dikurniakan isteri tadi, bagaimana Nabi Muhammad dijumpakan dengan Isa tadi, bagaimana Nabi Isa tadi kehidupan bersama ada dengan di dalam kehidupan tadi ada fitnah, ujian-ujian yang dilaluinya dan sebagainya, dan akhirnya ditemukan dengan Yahya kehidupan tadi, dan Allah SWT membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yang mana kesempurnaan kehidupan kita pada hari ini dengan dijumpakan dengan Nabi apa? Yusuf. Allah menceritakan kejadian hidup kita ini kena syukur. Walau bagaimanapun dengan kita, walaupun dalam apa jua keadaan kita, kadang-kadang ialah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Bila mana sebaik-baik kejadian, kita lihat kembali siapa yang bagi kecantikan kepada kita? Mary Kay ke Mary Brown? Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak relatekan juga bagaimana Isra' tadi mengajarkan kepada kita walaupun bagaimanapun siapa pun ada yang dalam kecantikan tadi, kecantikan ni subjektif. Ada yang Turki lain dia punya kecantikannya, yang kita di Malaysia ni lain kecantikannya. Semua itu adalah kesempurnaan. Kejadian Allah tadi sempurna. Wa qabaila li ta'arafu inna akramakum, dikaitkan juga takwa juga dalam ayat tadi. Inna akramakum. Jadi di sini bagaimana Allah mengajar kepada Nabi Muhammad tadi, permulaan jumpa tadi bukan sekadar lalu, tetapi nak mengajarkan bukan kepada nak mengajar kepada Nabi Muhammad saja, nak mengajarkan kepada kita lah, umat Nabi Muhammad ni bukan hanya sekadar sambut Isra' Mi'raj. Allah nak mengajar kita bagaimana asal-usul manusia tadi, bagaimana ke dalam asal-usul tadi dengan kehidupannya, bagaimana dengan ditunjukkan roh, kehidupan dan sebagainya. Dan dalam kehidupan tadi ada ujian yang telah dilalui oleh seorang ibu yang begitu hebat tanpa suaminya, tetapi dia boleh melalui. Akhirnya Yahya tadi, yang mana Isa tadi, Ruhullah tadi dihidupkan dengan Yahya dan sebagai kehidupan tadi. Dalam kehidupan kita perlu, dalam kehidupan ni macam-macam lah kita ni, ujian kita macam-macam. Kadang-kadang diuji dengan anak-anak, kadang-kadang kita diuji dengan pasangan kita, kadang-kadang kita diuji dengan kawan-kawan kita, kadang-kadang kita diuji dengan macam-macam lah ujian-ujian yang kita lalui. Tetapi di dalam Isra' tadi mengajarkan kepada kita bahawa kesempurnaan yang kita lalui tadi, kehidupan yang mana kita jumpa dengan Nabi Yusuf tadi, Allah Subhanahu Taala menjadikan kita sebaik-baik kejadian, yang mana manusia ini dikurniakan akal untuk berfikir. Jangan mudah emosi, kan? Bila mana diuji, kadang-kadang kita ni, kadang-kadang malah wanita ni dia mudah down. Awak down? Tak down kan? Kalau TikTok ni awak down tak? Saya tak down. Jadi bagaimana nak bagi tahu kepada kita bahawa kehidupan manusia pada hari ini tidak berlari daripada ujian. Dan dibawa jumpa dengan Nabi Yusuf tadi, bagaimana kisah Nabi Yusuf yang paling tahu apa ingat kisah Nabi Yusuf ni? Apa? Bagaimana tadi kehidupan Nabi Yusuf ni, hasad dengki adik-beradik, kan? Ni buangnya, batu begitu juga dengan bila mana dia membesar pun daripada kecil dah diuji, sehinggalah dia membesar dan diuji lagi dengan fitnah yang begitu dahsyat, kan? Kalau hari ini viral. Jadi bagaimana sehingga kan orang tengok kagum dengan kecantikan dia tadi, kan? Kita ceritanya potong terpotong jarinya, potong bawang tadi, potong bawang terpotong, nak khusyuknya, kan? Kita tengok drama suamiku jua, dia dari sampai khusyuk tak terasa.
Jadi bagaimana dari dalam Isra' tadi, seterusnya, tak nak cerita panjang berkaitan Nabi Yusuf, sebab kita nak kaitkan, relatekan Isra' tadi dengan kehidupan. Isra' nak kaitkan di akhir final tadi dengan solat tadi. Yang mana Nabi Muhammad SAW terusnya dibawa berjumpa dengan Nabi Idris. Jadi dalam kehidupan tadi manusia, cuma saya nak kait, saya lupa poin tadi. Dalam kehidupan dengan Nabi Yusuf tadi, dalam kehidupan tadi, bila kehidupan manusia ni dalam kehidupan dia perlu apa tadi? Bila mana dalam kehidupan kita perlukan ilmu. Nak kait sebelum jumpa Nabi Idris tadi. Yang mana nak kaitkan dengan kecantikan tadi, saya nak kaitkan tadi, saya akan katakan manusia dikenakan akal. Jadi bagaimana akal itulah yang perlu kita tadris. Perlu apa? Perlu kita belajarkan, perlu kita masukkan software di dalam minda, dalam akal kita. Supaya akal tadi, kesempurnaan manusia, dia takkan sempurna sekiranya akal dia biul, kan? Kalau dia akal tak betul, orang kata sempurna. Ni kalau ni tak sempurna akal dia ni, sebab apa? Dia nak apa? Dia ada masalah mental. Jadi nak bagi tahu kepada kita bagaimana perjumpaan tadi dengan Nabi Yusuf tadi, kecantikan manusia tadi tak ada gunanya sekiranya kita dikurniakan akal oleh Allah, tak boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jadi di sini dilihat bagaimana kita perlu ada ilmu. Ilmu tadi bagaimana kita nak dapat? Melalui belajar. Macam hari inilah kan, satu grup kumpulan ni bukan hanya grup untuk pergi Hanyai, bukan hanya grup untuk pergi ke Bandung, bukan hanya grup untuk, tapi grup ini juga kita nak jumpa dalam syurga satu hari nanti. Grup ini juga kita nak bina daripada wanita tadi, wanita yang hebat tadi, mampu menggegarkan dunia. Wanita yang hebat ni bagaimana dia bermula daripada seorang wanita, lahir daripada lelaki tadi, apa? Yang melahirkannya adalah wanita. Yang membesarkan itu adalah wanita. Sebab itulah Rasulullah sebut berapa kali? 3 kali. Ibu. Penting wanita ni mempunyai ilmu. Jadi dengan tak guna cantik. Pakailah Mary Brown apa ni, Laurisha apa cantik, macam-macam produk kita makan kan. Tapi tak guna kecantikan itu sekiranya kita tak ada ilmu. Jadi ilmu tadilah yang boleh. Kat mana sebenarnya bila mana kita ada ilmu tadi, begini aku boleh buat do and do's ni bagaimana dalam kehidupan aku sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya baru dijumpa dengan Nabi Idris. Idris ni maksudnya belajar. Tengok cantik tak dia susun. Idris tadi maksudnya belajar. Jadi manusia ni kena belajar. Apa yang kita perlu belajar? Masak kena belajar. Dan ada kalau saya cerita isteri saya kan, memang kami ni besarkan di asrama ni kan. Lepas habis belajar, lepas belajar terus kahwin. Combo pun dapat anak yang pertama. Jadi belajar, nak masak pun tak apa pandai, buka YouTube kan. Tengok macam mana kan nak belajar. Sebab apa? Di sini kita lihat bahawa Nabi Muhammad SAW dibawa ke berjumpa dengan Nabi Idris, bukan hanya sekali dua jumpa, tapi Nabi Muhammad nak mengajar kepada umatnya bahawa dalam kehidupan tadi, dengan kecantikan kita tadi, dengan dikurniakan akal tadi, dijumpa dengan Idris tadi, supaya kita hidup atas umat Nabi Muhammad ni, dia perlu belajar. Belajar kita hari ni, bila mana kita belajar, apa yang perlu kita belajar? Berkaitan dengan hukum hakam. Apa yang perlu kita belajar? Berkaitan dengan adab. Hari ni kita lihat, hebat. Dapat, dari segi ilmunya, PhD, Master Degree, PhD 3-4. Tapi kadang-kadang, adab kesopanan tu ke laut. Tak ada, kita lihat bagaimana ulama dahulu, mereka selagi banyak ilmu mereka berlapang dada. Lagi banyak, bagaimana pepatah Melayu kata apa? Pepadi itu semakin berisi semakin tunduk. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan tadi Nabi Muhammad tadi jumpa dengan Idris, mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad supaya kita hari ini kena belajar. Apa yang perlu kita belajar? Iaitu adab kesopanan. Apa yang perlu kita belajar? Hukum hakam. Apa lagi kita perlu belajar? Amal soleh. Sebab itulah Allah kata, wal'as, demi masa sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Ada kalanya hebat dari segi ilmu, tapi kadang-kadang kita hari ini adabnya tidak ada, dan bagaimana kehidupan kita pada zaman. Di sini kita lihat bagaimana banyak lagi tabaqat. Berapa susunan Rasulullah jumpa? Banyak, cuma masa singkat nak ceritakan kepada kita bahawa Nabi Idris apa tadi? Belajar. Kena ingat poin itu. Apa yang perlu kita belajar?
adab, kesopanan, hukum, hakam, apa dia lagi, amal-amal soleh. Mana amal soleh kita nak dapat? Lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baca buku, jangan baca buku mangga saja. Tak baca dah buku mangga. Subhanallah, hebat. Tengok YouTube saja. Kita wanita hari ni kadang-kadang dalam beg kita tu apa kad tak ada, semua kad ada, kan? Kad Shopee, kad Petronas, kad Stekron, kad Palamanda. Jadi kalau boleh, bagaimana tadi kita perlu ada bahawa dengan ilmu-ilmu tadi, amal soleh kita tengok hadis-hadis Rasulullah, fadail amal, yang mana kita hari ni belajar macam kita hari ni belajar berkaitan dengan perjalanan Isra Mi'raj. Cuma kupasan kita lain sedikit hari ni, kita nak kaitkan Rasulullah ajar, Allah ajar pada Rasulullah, dan Rasulullah nak beritahu kepada kita bahawa inilah perjalanan naik tadi. Sebelum nak terima solat tadi, ini step by step kita perlu kenal. Bagaimana dulu akunya pada Nabi Adam tadi dengan kehidupan dan sebagainya, kelaluan dan bagaimana dan akhirnya sebenarnya yang tingkat yang kelima jumpa Nabi Harun. Hebat, boleh ingat. Boleh mengajar lepas ni. Jadi yang mana kalau terlihat tadi di Nabi Idris tadi bahawa nak jadi hamba Allah yang baik kena ada ilmu tadi kan. Penting Nabi Idris tadi. Nak jadi hamba Allah yang baik, bila mana kita ada ilmu, kita semayang pun kita faham. Kadang-kadang orang semayang ni pakai dia ikut, dia panggil apa? Dalam bahasa kasar membabi buta. Dalam bahasa lembut mengkhizir buta lah kan. Jadi pakai semayang ikut orang aja. Kadang kan dia tak fahami. Jadi bagaimana jadi hamba Allah yang baik dan disayangi? Bila mana dia ada ilmu, maka dia akan menyayangi. Bila mana dia ada ilmu, dia ada adab, maka dia akan disayangi. Bila mana dia ada ilmu, dia ada adab, maka dia akan diberkati kehidupan dia. Jadi seterusnya berjumpa dengan Nabi Harun. Harun ini orang, Nabi Harun ini Nabi yang disayangi oleh semua orang. Nabi Harun ni, kita lihat bagaimana kisahnya, disayangi oleh semua kaumnya, sayang Nabi Harun ni. Kalau terlihat, pernah dengar tak kisah Nabi Harun ni? Tahu kisah bila ni anak Nilofa je? Cuba baca sikit berkaitan Nabi Harun. Kita tak ambil, kita ambil hanya sekadar sambut Isra Mi'raj, cerita naik tabaqat ni, cerita jumpa Nabi Isa, tapi kita tak kaitkan Nabi Harun ni sebenarnya siapa. Jadi kita hari ni kalau boleh kaji, duduk kat rumah saja, kawan panggil 2-3 orang, jom kita bedah siasat sedikit bagaimana perjalanan nabi-nabi yang daripada Isra tadi, jumpa sekian-sekian dan sebagainya. Jadi bila terlihat Nabi Harun disayangi oleh kaumnya, kenapa? Apabila dia menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi begitulah kita pada hari ini. Nak disayangi oleh keluarga, kita kena jaga hubungan dengan Allah, jangan hubungan dengan manusia. Begitu juga persekitaran dengan jiran kita pada hari ini, bagaimana jaga hubungan dengan Allah, iaitu bagaimana jaga hubungan dengan Allah. Kaitkan dengan hujung Isra Mi'raj tadi apa? Hujung Isra Mi'raj yang Rasulullah terima. Solat, semuanya kait dengan solat. Semua perjalanan tadi, step-step tadi, semua kaitkan dengan solat. Pentingnya dalam kehidupan. Kita nak jaga hubungan kekeluargaan. Allah dah perintahkan surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha amma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah kata apa? Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya terdiri pada manusia dan batu mahala. Malaikat yang menjaga pintu neraka tersebut begitu bengis layanannya, tidak pernah sekali ingkar segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka tetap melaksanakan. Di sini lihat bagaimana tadi Nabi Harun disayangi oleh kaumnya. Bagaimana disayanginya? Nak jaga kita hari ini, nak jaga keluarga kita untuk disayangi oleh semua manusia, disayangi oleh Allah. Kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarni, hebat tak? Uwais Al-Qarni, begitu juga kita lihat pernah dengar satu kisah ghulam yang mana Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada sahabat. Hadis ni panjang, tak sempat nak cerita, masa singkat. Boleh cari nanti hadis bagaimana seorang budak ni dipilih pada zaman raja yang mengaku Tuhan. Dia baling dengan baca bismillah, dabah tadi meninggal. Boleh cari, saya bagi tas untuk dabah. Dia baling dabah dengan bismillah, akhirnya dabah tu tadi mati. Jadi hadis tu panjang, cuma saya tak nak kaitkan bahawa, nak kaitkan di sini bagaimana hubungan tadi apabila disayangi kaum. Kita hari ni bagaimana kita nak pupuk anak-anak kita, menantu kita, saudara apa ni, dan puan sini nak terima menantu nanti kan. Bagaimana kita nak pupuk anak-anak zaman sekarang ni. Saya tengok anak saya pun, subhanallah, kita nak membesarkan mereka ni.
kena letakkan hablum minallah. Sebab apa? Kalau balik rumah atuk dia tak tanya khabar atuk dia dulu. Dia tanya wifi macam mana tu? Okey tak? Okey tak wifi? Jadi begitu membimbangkan. Generasi bagaimana kita hari ini sampaikan, kita lihat bagaimana nak membina tadi, kita kena walaupun sesibuk mana pun kita kena ingatkan anak-anak kita supaya ingat kita tanam daripada kecil lagi. Siapa dia daripada dia kecil bagaimana nak tanam? Tak payah bawa dia kuliah. Tengok kita bawa dia orang bercuti ke mana? Ke Cameron, ke Korea, ke apa ni, mana apa tu winter tu Korea mana? Winter. Bawa dia pergi mana, pergi apa ni, semua kita tengok siapa buat laut, siapa buat bukit, kita kaitkan Allah. Siapa bagi kita makan pada hari ni? Allah. Siapa bila dia demam kita cerita, siapa yang bagi sakit ke adik ni? Allah. Jadi di sini kita lihat bahawa bila mana kita train mereka Allah, sentiasa Allah, insya-Allah mereka landasan tu kalau lari pun dia boleh kembali. Jadi kita nak memupuk bina keluarga tadi, bagaimana Nabi Harun tadi disayangi kerana apa? Dia jaga hablum minal Allah, dan akhirnya dijadikan dia jaga dengan baik, dia berbicara bagaimana dia bermunajat dengan Allah. Tengok Nabi Harun bagaimana dia bermunajat, cara dia bermunajat dalam perjalanan kehidupannya, subhanallah, tak terikut kita. Bagaimana kehidupan Nabi Harun ni bermunajat kepada Allah dan dia berbicara dengan Allah. Jadi kita pun begitu. Nabi Harun juga adalah manusia. Kita siapa? Jin. Manusia juga. Jadi bagaimana? Itu Nabi Ustaz. Sama. Kita bila mana perjalanan Rasulullah, perjalanan para Nabi ni semua mengajarkan kepada kita supaya kita ikut. Kita follow. I follow, subscribe, like, share. Kan? Kita hidup ni memang ikut. Sunnah tu, sunnah maksudnya ikut. Sunnah kan? Ikut Rasulullah. Cara Rasulullah. Sunnah. Begitu juga dalam kisah Isra Mi'raj tadi. Bagaimana munajat Nabi Harun tadi. Dia jaga hablum minallah, akhirnya dia disayangi oleh semua kaumnya, sayang dia. Subhanallah. Dan akhirnya tingkat yang ke-6 Rasulullah dibawa jumpa dengan siapa? Dengan Musa. Musa ni kalimullah, berbicara dengan Allah. Bagaimana berbicara dengan Allah? Kita tengok Musa dia berada di Bukit Tur. Pernah pergi tak? Pernah sampai? Pernah buat bedah ayat berkaitan Musa di sini berbicara dengan Allah di Bukit Tur. Alhamdulillah, terbaik. Jadi beginilah kita pergi ke mana ni, kita subhanallah, kita ingat apa yang kita belajar, kita pergi balik. Bagaimana kisah Nabi Musa tadi, yang mana terasa lazatnya dia bila mana berbicara dengan Allah. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Bila mana kita rasa aman, kita paling aman sekali ketika mana kita sebagai hamba Allah ni? Ketika paling tenang, paling aman, tak serabut. Ketika tahajud, maksudnya ketika solat. Tengok, kaitkan dengan solat juga. Landing Isra Mi'raj tadi, bahawa bagaimana Nabi Muhammad dibawa ke tingkat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita bahawa Nabi Musa ni kalimullah, yang mana dia berbicara dengan Allah di Bukit Tur Sina. Dan bagaimana perbicaraannya di dalam, yang mana begitu mengajarkan kepada kita bahawa dalam solatlah kita sebagai hamba Allah berbicara dengan Allah. Bukan hanya dalam TikTok, kita dalam Facebook dan sebagainya. Tapi kita sebagai hamba Allah diajar kepada kita dalam salat. Bagaimana kita hari ini diuji dengan keluarga. Salat, sujud, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita, ya Allah, berbicara dengan Allah. Bangun di sepertiga malam. Ketika malam paling tenang ketika kita sujud. Jadi berbicara dengan Allah. Anakku diuji dengan Allah. Anak yang kedua, ketiga. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini perjalanan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam masa yang teringkah pada sikit lagi. Yang mana yang ketujuh jumpa dengan siapa? Nabi Ibrahim. Ingat ajar bagus. Ketujuh hari ini. Nabi Ibrahim. Kita dengar Nabi Ibrahim gelarannya apa dah Nabi Ibrahim? Gelarannya Khalilullah. Tadi Nabi Musa kalimullah. Dia berbicara dengan Allah. Tapi Nabi Ibrahim ni kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dibawa berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kalau terlihat sendiri, di antara keluarga yang satu keluarga masuk syurga, keluarga Nabi Ibrahim. Bermula daripada anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishak, cucunya Yusuf, Yakub, cucu pun masuk syurga. Bayangkan subhanallah, kita hari ni kalau kita duduk dalam syurga satu keluarga, seronok tak seronok? Seronok sangat-sangat. Macam kita pergi family day.
bawa satu keluarga cucu berlari sana, oi bahagianya. Bayangkan kita itu baru kita pergi ke Korea, baru kita pergi Turki, satu keluarga tengok cucu berlari mari salji. Bayangkan dalam syurga Allah Subhanahu taala satu keluarga sebagaimana Nabi Ibrahim. Subhanallah, di sini kita lihat Rasulullah dibawa berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagaimana Nabi Ibrahim tadi lihat bagaimana dua anaknya tadi, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, perjalanan yang begitu hebat. Dia mana kalau kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim ni dalam usia yang muda ke tua dapat anak. Tua dah dapat anak. Kita umur 20 dah dapat anak dah. Pantang jatuh tahi kaki pun jadi, dia kata. Tapi Nabi Ibrahim ni Allah uji dia dengan walaupun lewat mendapat anak, tetapi dia yakin Allah ni maha mengetahui, Allah ni maha menyayangi. Rabbi habli minas salihin. Akhirnya Allah kurniakan kepadanya Nabi Ismail. Walaupun dikurniakan dalam usia yang tua, dah dikurniakan dalam cerita disebut gulam. Ketika diperintahkan Nabi Ismail tu nak sembelih, ketika tu Nabi Ismail dah bukan besar, kecil lagi. Gulam maksudnya belum balik. Jadi belum balik, tengok anak dia bagaimana. Anak Nabi Ibrahim tadi perjalanannya kita lihat Ishak jaga Palestin, Ismail diletak di bukit yang begitu hebat. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim sendiri juga pernah menghantar isterinya ke tempat mana Nabi Ibrahim hantar isteri dia setelah dapat anak. Setelah dapat Ismail, dihantar ke tempat yang kita nak tu, Mekah lah ketika Sa'ir tu, dihantar ke situ. Hari ini kita suami-suami kita kalau dah dapat anak, kita hantar ke mana? Hantar ke atuk, jaga nenek, atuk tolong jaga Jadi bagaimana dia terlihat perjalanan tadi seorang isteri bila mana diletak tempat yang tandus, tak ada pokok, tak ada kemarau, dia berbekalkan air sahaja. Seorang isteri yang hebat bila mana ditinggalkan begitu, Ibrahim pusing balik ke Palestin kan. Ketika letak dia balik ke Palestin, ditanya 2-3 kali, akhirnya isteri Nabi Ibrahim siapa nama? Hajar ke Sarah sebab? Dah tertukar Habirah. Akhirnya bila mana dia tanya Ibrahim, adakah ini perintah daripada Allah? Ibrahim angguk, maka dia redha. Tu saya bagi tas, fikir sendirilah. Saya nak tak cerita, saya nak masa singkat pada hari ini. Yang mana lihat seorang isteri bila kata suaminya kata ini perintah daripada Allah, dia yakin bahawa Allah tak akan mensia-sia kehidupannya. Jadi di sini lihat perjalanan tadi, akhirnya bagaimana Mekah tadi menjadi tempat orang tempat tumpuan, dan semua orang nak solat situ kan. Semua orang teringin nak pergi solat Jumaat, semua teringin. Jadi kaitkan dengan Isra' dan Mi'raj tadi. Subhanallah. Perjalanan tadi bagaimana, yang mana Khalilullah ni maksudnya teman akrab Allah. Khalilullah. Yang mana kita lihat bagaimana kita lihat keluarga Nabi Ibrahim tadi sendiri pun, Nabi Ismail tadi, kalau lihat bagaimana disuruh sembelih. Tengok apa jawapan seorang anak daripada yang belum balik. Bila mana ayahnya panggil, wahai Ismail, mari sini. Ayah dapat perintah daripada Allah untuk sembelih kamu. Kalau anak kita? Lari awal. Kita kena pelepah lagi. Jadi bagaimana seorang anak yang hebat, silakan ayahanda. Dan dia kata, satajiduni, dia kata, insya-Allah kamu akan lihat aku tergolong dengan orang yang sabar. Bagaimana sabar tadi? Allah perintahkan kaitkan dengan salat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Tengok, semua ada kaitan. Bukan hanya sekali kita sambut Isra' Mi'raj dengar ceramah, anggur, tunduk balik tidur. Cantik perjalanan tadi, dibawa jumpa dengan Nabi. Dibawa jumpa Nabi itu pun ada sesuatu yang di sebalik. Kadang-kadang kita jarang orang kupas ni. Kita kadang di sebalik tu ada banyak kupasan-kupasan yang kadang-kadang orang sekarang cerita sekarang naik morok, tapi kupasan yang detail jarang. Jadi kita nak hari ni supaya ibunda-bunda yang ada kat Putrajaya ni ilmu dia lagi hebat kan. Apa kalian punya NGO, kalian punya pengikut-pengikut yang ramai, di sini kita sebarkan. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim tadi teman akrab Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak jadi teman akrab Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah solat. Jadi saya rasa masa ada 5 minit lagi yang mana saya nak kupaskan yang akhirnya bagaimana di antaranya bahawa di dalam kehidupan kita pada lihat perjalanan tadi, bahawa tidak boleh lari daripada anugerah yang Allah Subhanahu Wa anugerahkan kepada kita salat tadi. Yang mana Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal
wal munkar. Jadi nak tak nak bagaimana kehidupan sesibuk, bagaimana sebagai seorang isteri, sebagai seorang dalam NGO, sebagai seorang penjawat awam ke, sebagai apa kita, tapi kita tak boleh lari. Kalau boleh, walaupun sibuk mana pun, wanita ni kadang-kadang sibuk bila mana anak cucu balik apalah macam-macam lah. Jangan kita solat tu kalau boleh kita buatlah banyak overtime. Solat ni kena banyak overtime. Jangan kita buat sometime, time kita nak sometime kita nak apa? Time nak solat anak peksa baru kita buat solat hajat kan. Jadi kita kena buat banyak part time, jangan kena buat overtime banyak. Jadi kalau boleh umur sekian ni, termasuk diri saya ni dah 40 lebih ni. Jadi kalau boleh satu hari pun jangan kita tinggalkan solat tahajud. Kalau boleh, cubalah sedaya upaya mungkin. Kerana apa? Kita akan mati anytime. Jadi inilah yang dapat saya kupaskan dalam masa yang singkat pada hari ini. Mohon jutaan kemaafan sekiranya terkurang apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain saran di lain ketika. Inilah pertemuan yang saya rasakan, pertemuan yang begitu baik. Sekadar itu sajalah yang dapat saya kupaskan, bahawa yang mana kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang mana semua ni akan hancur, musnah. Dunia, tengok bagaimana Turki tu kan, dia dirasakan seolah, mereka merasakan seolah-olah macam kiamat. Kita lihat dengan ada juga mengatakan bahawa bagaimana kehidupan mereka ini, anak-anak muda ini, ada yang tak boleh nak berselawat pun ada di viral dan sebagainya. Tapi apa pun kita ambil pengajaran bahawa ujian yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada saat ketika ini, kita berada di akhir zaman, kita tak payah nak fikirlah apa lain. Aku fikir macam mana aku nak persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah yakin dan percaya. Jangan boleh, kalau boleh solat tu banyakkanlah kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil daripada Ibrah Isra dan Mi'raj tadi. Mudah-mudahan sekadar itu saja. Saya ada musyarat yang lain tempat saya ikuti. Jadi terima kasih kepada Datin atas kesediaan pada hari ini. Alhamdulillah. Sebaik ada jubah dalam kereta tu, sahut je saya tukar dan dapat sampai bertemu dengan orang yang hebat di Putrajaya pada hari ini. Sekadar itu saja, saya mohon jutaan kemaafan. Akhir kalam, kita sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa kedua insan yang begitu mulia dalam kehidupan kami, ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah insan yang terbaik dalam kehidupan kami, tempatkanlah mereka di kalangan orang yang beriman dan bertakwa ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami bermohon padamu ya Allah, kehidupan kami penuh dengan cabaran dan ujian, kami mohon padamu ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, permudahkanlah segala urusan amanah yang telah diberikan kepada kami ya Allah. Pimpinlah kami dalam kami mendidik diri kami, keluarga kami yang disayangi ya Allah. Mudah-mudahan kami ditemukan dalam syurga satu hari nanti ya Allah. Allahumma ya Alim ya Hakim, anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kebijaksanaan dalam kami menyampaikan ilmu, kebijaksanaan dalam kami mengaplikasikan ilmu, dalam kami beramal denganmu ya Allah. Kami bermohon padamu, anugerahkanlah kekuatan daya ingatan kami dalam kami mengerti ilmu yang kami pelajari seingat Imam Al-Bukhari. Ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Rabbi ya Ilahi kekuatan daya ingatan dalam kami mengerti segala ilmu, kefahaman dalam kami memahami ilmu ya Allah sefaham Imam Al-Ghazali. Ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah kepintaran kebijaksanaan kepada kami ya Allah dalam kami memahami ilmu tadi sepintar Sultan Muhammad Al-Fatih yang dikagumi. Ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah kepada kami bila mana kami memahami ilmu tadi ya Allah akhlak yang terpuji, saling hormat menghormati, sayang menyayangi, berlapang dada bila mana diuji, dan jauhkanlah kami dari sifat yang keji yang boleh menyebabkan ilmu kami tidak diberkati ya Allah, sombong diri, hasad, dengki yang boleh memecah belahkan di kalangan kami. Ya Rabbi ya Ilahi, terimakanlah kehidupan kami ini ya, terimakanlah amalan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Sekadar itu saja, jumpa di lain siaran lain ketika. Tak sempat soal jawab, boleh WhatsApp ke talian. Tak nampak. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh.